سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم. Siapa nak kitab apa nama tanda kiamat mengaji ni, dia bila ambil kat luar boleh, dekat sini ada 4 lagi, ada 4 dia bayar, yang buka boleh lah ni, harga ni RM60. Muslimat ada yang nak? Ada. Perlu bagi saya kat Muslimat tu, Muslimat letak depan dia dipahami. Dekat luar lepas tu, lepas kita ambil yang sambung. Ke surah 421 kan? 421 Muslimat ambil 44 tu ambil. Dekat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisamiya illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas nikmat Islam, atas nikmat kita beriman dengan agama kita, atas nikmat Allah bagi sihat, atas nikmat Allah lapangkan masa kita. Semua nikmat yang Tuhan bagi ni, kita boleh duduk dalam sini, kira okey lah. Kira okey, Alhamdulillah. Hari ni kita sambung kitab kita ni. Setiap bulan hari Sabtu, minggu pertama kita ada datang sini, muktamad daripada keputusan Mahis. Jadi setiap bulan hari Sabtu, minggu pertama, insya-Allah kita dekat sini. Niat kita nak mengaji, niat kita tak ada apa pun. Kita tak ada apa pun. Kita buka kitab ni, dalam kitab ni lah ada cerita semua. Jadi hari ni kita sambung buka surat 421 yang last kali kita baca berkenaan dengan Abdullah bin Mas'ud. Betul tak? Betul tak? Abdullah bin Mas'ud. Tentang ayat-ayat kita, tajuk kita ambil keluarnya binatang daripada perut bumi. Betul tak? Keluarnya seekor binatang ni, dia nanti keluar daripada perut bumi, binatang tu keluar. Binatang ni keluar dengan arti kata, bila nampak binatang ni tak ada guna dan nak sembahyang. Nak sembahyang kan, nak mengaji kan, nak taubat, semua pintu dah tutup dah. Jadi kita baca tanglalas kali ke hujung. Pasal kita duduk di kuliah je pun, kita dah hujung-hujung dah kan. Kita ambil bab hujung-hujung. Kita ambil bab hujung-hujung. Jadi yang nak faham ayat Quran ni, surah An-Naml ayat 82 ni, tak lain dan tak bukan dalam ramai-ramai sahabat ialah Abdullah bin Mas'ud. Betul tak? Abdullah bin Mas'ud. Sekarang kita nak dengar orang tanya ke Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, ayat surah An-Naml 82 ni apa maksud dia? Dia kata binatang tu nanti keluar, Allah keluarkan binatang tu, dia sembang dengan orang tu. Pada saat tu orang tak ada beriman dengan Tuhan dah. Tak ada beriman dah. Maka Abdullah bin Mas'ud, dengar dalam ni, muka surat 421. Datin apa dah? Datin baru-baru 421. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pasal dia pandai Quran sangat-sangat, 30 juzuk semua dia. Pasal tu kita beli tafsir Ibnu Katsir tu bagus. Pasal apa? Dia susun ayat Quran, tafsiran yang pertama Abdullah bin Mas'ud, lepas tu Abdullah bin Abbas, lepas tu daripada tabi'in Mujahid. Maka supaya kita tak lari ayat Quran ni, kita
kita ambil jenis macam mana sahabat urai, macam tu kita urai. Jangan kita urai ikut suka-suka kita. Dia akan jadi fitnah dalam agama. Pasal tu agama ni mau tak mau kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita bercakap, kita seronok. Yang kita cakap tu kita yakin memang kita tahu benda ni sumber daripada sahabat atau tabi'in dan tabi'in. Yang ni menyelamatkan kita. Kalau sumber ilmu tak ada, kita ada seronok sendiri, kita tak ke mana pun. Takut-takut yang kita buat tu tak ada sangkut paut dengan agama. Lagi dia jadi bahan fitnah dekat kita. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jatuhnya perkataan ketetapan atas mereka terjadi dengan wafatnya para ulama. Ayat yang kata wa idza waqa'a qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ayat ni dia mai, ayat Quran ni yang Allah kata ni dia nanti mai, binatang tu nanti mai, benda ni pasti akan berlaku, kata Abdullah bin Mas'ud. Tanda dia salah satunya bila wafatnya para ulama. Tanda dia ulama akan mati, tak berhenti nanti mati. Nampak dia kata wafatnya para ulama. Pasal ulama tak ada bukan orang nak mengaji. Nampak tak? Wafatnya para ulama dan hilangnya ilmu. Hilangnya ilmu. Bila ulama mati, ilmu pun hilang. Dan diangkatnya Al-Quran. 3 benda akan berlaku. Bila 3 keadaan ini berlaku, binatang ni nak keluar dah. Yang pertama, bila ulama mati, orang dia elok-elok mengajar, disekat. Apa nak contoh? Contoh tak kata apa pun. Hilangnya ilmu. Ilmu dia kata, ilmu hilang. Matinya ulama, ilmu hilang. Lepas tu diangkatnya Al-Quran. Kemudian beliau berkata lagi, sahabat Nabi radhiyallahu anhu bila dengar dia kata macam tu, terpa mereka dia. Terpa mereka dia, tanya dekat Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, apa maksud ni Quran diangkat ni? Pasal dada sahabat Nabi radhiyallahu anhu dada lepas Quran. Dia hafal Quran. Maka bila dengar tajuk Quran diangkat, dia risau. Pasal dekat diri dia Quran. Bila dia terpa mai dekat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata, perbanyak kala baca Al-Quran. Bila kita duduk di akhir zaman ni, satu benda saja nak elak diri kita daripada kena fitnah. Daripada kena fitnah Dajjal ni, kena fitnah dunia ni, mau tak mau kita kena banyak baca Quran. Dia akan selamatkan kita. Dan Nabi pesan, Nabi kata, bila aku tengah sembahyang, tiba-tiba Jibril mai ke aku baca innaka hamidul majid, ayat awal, ayat akhir. Bila elok dah baca ayat akhir sampai at-tahiyatul mubarakatuh wassalawatu wa tayyibatu sampai innaka hamidul majid, Jibril kata, Muhammad, jangan kalau boleh bagi salam baca benda ni. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nampak tak Nabi suruh, ya Allah Tuhan, selamatkan aku, jauhkan aku daripada fitnah apa? Azab jahannam. Tuhan, jauh kita azab jahannam ni sampai pun tak mampu. Sakit tu ada kat dunia ni, habuk pun tak ada lagi. Kita sakit gigi sampai tak boleh nak tidur. Duk tunggu bila klinik nak buka. Nampak tak, tengok pukul 10, Allahu Akbar. Duk mengamuk ni, duk jadi tak kusam dalam rumah. Punya dia melupak tengok pukul 10, dia tengok pukul 12, dia tengok dia kata, Allahumma, apa dah jadi. Satu potong gigi tu dia tak boleh nak tidur. Cuba bayangkan. Pasal tu kalau orang boleh beringat ni bagus, kalau tak boleh beringat ni tak upayalah. Orang kalau Allah nak bagi iman dekat dia, sikit benda berlaku kat diri dia, kesedaran mendalam. Pasal tu Abu Darda kata, apa guna kalau hang semayang satu hari semalaman pun, tapi hang bukan jenis orang yang bertafakur, duduk termenung tentang diri hang. Dah berapa tahun dah kita semayang, dah berapa tahun dah kita puasa, dah berapa tahun dah kita bayar zakat, kita pergi haji, semua kita buat. Amal ibadat yang kita buat tu dah menyedapkan diri kita belum? Abu Darda kata, semua yang selama ni kita buat, yang kita dah semayang mengaji tu dah sedapkan diri kita. Apa yang kita dapat daripada kita semayang? Kita renung pula tengok isteri kita dah berlumpuk satu macam, pakai tak senonoh. Kita tengok pula anak main bola sampai azan bunyi tak balik. Kita risau dah anak kita yang keluar daripada perut kita. Pasal tu kita main di kuliah ni, kalau kita boleh letak satu, bila duduk-duduk kita kata apa?
Allah kata kat kita, boleh duduk kat sini, hang boleh seru diri hang ku anfusakum wa ahlikum nar. Waqul nasu wal hijarah nar. Kalau hang boleh seru diri dia, boleh seru diri kita, selamatkan diri kita, selamat keluarga kita daripada api neraka. Ya, api neraka ni penas wal hijarah. Kita lah ni duk tengok anak kita lemah perut, duk tengok dia lemah perut, duk tengok umur dah macam ni, ya Allah nak kahwin ni, ya Allah nak buat kenduri dah. Sampai nak buat kenduri pun kita tengok hang tak boleh jaga lagi semayang, hang dengan diri pun hang tak jaga, macam mana hang nak jaga bini hang? Lepas-lepas cuan pula keluar mai, anak pun hang tak tahu. Hang sendiri pun kerekod, isteri hang kerekod, anak mai, hang nak jaga apa? Turun keturunan semua kalang kabut. Semua dalca. Nampak dia? Dia turun semua tak elok, bahasa Filipina. Turun semua tak elok. Nampak tak? Di dunia kita tengok tak cantik, cuba bayangkan Allah dia bagi tahu satu kat kita. Tuhan kata tadi hang tengok anak macam tu tak seronok, esok ni hang mau dah suami isteri kita duduk elok-elok saja. Nampak duduk berjalan selalu seiring dan sejalan. Nampak tak? Duduk sama-sama, duduk jalan lagi bini. Paling sedih sekali esok ni kita mati, kita tengok bini kita Allah bakar bini kita depan mata kita. Allah bakar, Allah janji, Allah kata kali esok ni dia tak beriman, bahan bakar dia terdiri daripada manusia yang kafir. Quran jelas, wan nas wal hijarah, yang akan jadi bahan bakar kat kita bangsa kafir tu. Dia kata kami kafir, kami tak, agama tak ada kat kami. Kami tak dengar apa-apa yang dengar agama, yang duk semayang, yang duk mengaji, yang puasa, yang rumah terbuka sampai hari ni. Nampak tak? Nampak tak dahsyat apa ni? Macam-macam hampa buat, nampak tak? Hampa tak dapat apa pun. Puak-puak tu nanti bakar dekat kita. Hak jenis kafe ni semua ni nanti bakar dekat kita. Ali buat ingkar sambil biru, dia bakar kita. Dia kata aku tak ada peluang hidayah, aku tak peluang daya aku sujud. Hang yang duk sujud setiap kali ni apa hang buat? Dia nanti bakar kita esok ni. Wan nas wal hijarah. Hijarah batu sembahan depa tu, yang depa nak sembah tu. Rom manasiba. Jaya mani le sobene, jaya mani le sobene, mangga. Nampak tak? Benda tu bakar kita. Yang daripada semayang tu ding. Tokong tu akan bakar kita. Cuba bayangkan benda tu akan bakar kita depan mata kita. Allah bagi kita tengok. Allah kata inilah bini hang, inilah anak yang tak beriman. Allahu Akbar. Kadang-kadang anak kita sakit, doktor nak cucuk dekat kita, kita melepok dah. Dia kena cucuk tu, kita melepok. Anak masuk, kadang-kadang ambil SPM, mak pun macam terberak terkencing. Pasal apa? Anak tu masuk SPM, mak tu merasa sama. Itu bayangkan dunia yang kita duduk esok ni, akhirat tak tahu nak kata. Pasal tu tumpang akhir hayat kita ni ada kesedaran. Nampak agama kira the best. Bukan semua orang boleh nampak agama. Nak semayang boleh, kita nak puasa boleh, semua amal ibadat boleh. Tapi amal ibadat tu nak duduk dengan kita bukan senang. Bukan senang sangat-sangat ibadat. Pasal tu mau tak mau amal ibadat kita yang ada ilmu yang paling canggih sekali. Pasal Sayyidina Ali duk sebut, Sayyidina Ali kata esok ni mati, yang akan teman kita, yang akan jadi kawan dengan kita, ilmu yang kita cari ni, dia akan masuk lubang kita. Esok ni yang lahat dia teman kita. Ibn Qayyim Al-Jawzi, kita tengah mayat duk masuk, kita ketak, duk gelabah, duk takut ni. Ilmu tu main dakap kat kita bagi seronok. Pasal dulu ni dunia hang berkawan dengan aku, nak belajar lah ni aku main kat hang. Sampai Sayyidina Ali kata apa? Titi sirat yang kita nak jalan tu, orang yang akan tos kita ilmu kita. Lagi banyak ilmu kita, lagi kita gila ilmu, lagi kita dapat mengaji ni, dia akan tos sampai titik sirat yang kita nak lalu ni, jadi terang mudah untuk kita, terpulang untuk kita. Nampak ada? Kadang-kadang ilmu ni kita boleh dengar, tapi ilmu yang kita dapat, yang kita beramal, dia akan jadi teman hidup kita esok ni. La haula wala quwata illa billah. Kita minta kat Tuhan, Tuhan bagilah kesedaran kami kat kami. Tolong kami Tuhan, tolong tak bantu kami tak tolong, apakah kami akan jadi Allah? Bapa kuliah dah kami duduk macam-macam jadi kuliah dah. Nampak tak? Daripada pagi duduk usung kita sampai ke malam, tapi panggil kita ya Allah karma. Ya Allah. Maka sahabat Nabi radhiyallahu anhu bila dengar saja firman daripada Abdullah bin Mas'ud kata Quran akan diangkat. Dengar tak? Tak dengar?
Tak dengar ke tak clear? Ha? Dengar? Ting tong. Oh, tak clear? Oh, ya. Okey. Ni dah bosan rapatkan mikrofon. Muslimat lebih kurang dengar. Kalau dia tua-tua ni semua dah longgar. Dia ada main, ada masa tu tak macam dulu dengar. Dulu kalau orang dengar nyanyi lagu Bunga Tanjung, dia clear. Nanti nak dengar tak hujung-hujung. Jadi ya Allah Tuhan, Allahu Akbar. Maka akhirnya bila dia kata Quran diangkat, sahabat Nabi radhiyallahu anhu mai. Maka Abdullah bin Mas'ud kata apa? Perbanyakkanlah baca Quran. Perbanyakkanlah baca Quran sebelum dia diangkat. Maka bila kita nampak dunia kalau kabut, Nabi kata apa? Kalau ada berlaku pembunuhan di kalangan umat Islam tak henti-henti, pergaduhan di kalangan umat Islam berhenti, di kalangan mufti bergaduh, ustaz bergaduh, orang mengaji pun tak cantik, dalam masjid pun ada asad, dengki, kianat, AJK masjid dah jadi tak elok dah, orang amanah jaga agama dah tak elok dah. Kita nampak suasana ni sampai tahap orang mengaji, sampai tahap orang berkuliah ada asad, ada dengki. Maka kita tak mau kena fitnah. Baca doa kita baca tadi, innaka hamidul majid, baca. Yang keduanya, Abdullah bin Mas'ud kata, aku dengar daripada mulut Nabi, mana-mana orang bila pagi dia boleh baca Quran, sekali salah hidup dia, setiap hari dia boleh sentuh Quran, dia akan dijauhkan daripada fitnah. Nampak. Maka dia kata sebelum Quran nak diangkat, dia cepat-cepat cari Quran. Jangan kita banyak sembahyang, jangan kita banyak mengaji. Dalam masa sama Quran ni tak duduk dengan kita, akan jadi Raplah sangat-sangat nampak. Kemudian bila berkata perbanyakkanlah membaca Al-Quran sebelum dia diangkat. Sebelum Quran ni diangkat, dia membaca Quran. Mereka bertanya lagi, Mushaf ini akan diangkat. Sahabat Tabi tanya dekat dia, wahai Abdullah bin Mas'ud, Quran nak diangkat ke? Mushaf yang ada kat dada kami, lalu bagaimana dengan yang ada dalam dada-dada manusia hafalan ni? Macam mana dengan diri kami? Beliau menjawab, Al-Quran akan diambil pada malam hari. Dia kata, elok kita tidur saja, elok keluar tidur, Quran dia akan diangkat. Lalu di pagi harinya mereka jadi kosong. Elok nak baca, dia tak boleh. Elok nak baca, dia tak boleh, dia tak ingat. Pasal tu dulu kita tengok budak-budak India, Pakistan ni 3 tahun dah hafal Quran dah. Maksud tu ni kopak, dia buat syahadah, kemahiran, mahir tentang Quran. Hari ni budak kita nak jumpa 3 tahun, 4 tahun, susah. Kadang-kadang 3 tahun baru 10 juzuk, kadang-kadang 3 tahun baru dia sikit sangat. Tanda tu ada dah. Nampak tak? Jadi susah. Kita pun duk baca setiap malam Jumaat, Yasin pun tak boleh hafal. Nampak tak? Duk baca ayat Yasin, duk minum. Ayat Yasin kita bodoh, duk minum. Nampak tak? Kita punya baca bertahun, dekat 20 tahun, 30 tahun nak baca, dia ulang benda tu, dia tak boleh duduk dengan kita. Nampak tanda-tanda kita duduk di akhir zaman. Quran tak mau duduk dengan kita. Quran tak mau duduk dengan kita. Oleh sebab tu dia kata Al-Quran akan diambil pada malam hari, dia kata. Lalu di pagi harinya mereka jadi kosong, dada Al-Quran dicabut daripada dada mereka. Akhirnya mereka sampai lupa kalimat La ilaha illallah. Sampai nak sebut La ilaha illallah pun tak ada dah. Asal mulut dia tak ada Quran. Kata mulut lidah kita dengan Quran duk baca, esok ni mati senang. La ilaha illallah. Kecuali kita berlakon drama, tak baca Quran pun dekat-dekat nak mati, La ilaha illallah. Itu drama. Nampak tak? Nanti kita nak mati esok ni, kita nak mati esok ni hasil daripada kita dengan Quran, kita dengan Quran. Esok ni mulut lidah kita senang dekat-dekat nak mati. Kata tu ni Abdullah bin Mas'ud kata sampai mulut lidah nak sebut La ilaha illallah pun tak ada. Kita bila mai awal-awal di sini, bila kita mai awal-awal masa ni, tak ada apa kerja, ambil wuduk, mari duduk kapal kamar semayang, kapal sunnah. Dia tak ada tahiyatul masjid sini, atau surau tak ada, atau ada Jumaat. Semayang sunat mutlak biasa. Kena semayang, semayang, masuk-masuk duduk, baca-baca Quran. Baca Quran, nampak tak? Baca Quran daripada duduk merambu semua tu, baca Quran. Dan mereka ni kita terjatuh daripada ucapan jahiliyah. Maksudnya keluar semua mulut mereka, keluar benda yang tak elok, dia kata. Juga dia kata syair yang tak elok.
Syair mulut-mulut lidah semua tak ada, dan syair Islam semua tak ada, semua gila-gila duk ada nampak tak? Hal ini terjadi dikata ketetapan jatuhnya atas mereka. Bila dah sampai tahap ni, binatang tu keluar. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Lepas tu kita dah tengok semua petanda duk ada dah. Ulama duk mati, tak ada. Nak ganti macam tu, tak ada dah. Nak ganti macam dia tu, tak ada dah. Seorang-seorang tak ada. Yang ada semua kalang kabut. Nampak tak? Walaupun kita tengok Tuan Haji Saleh meninggal, korban dia banyak. Duit dia ambil wakaf. Tahu tak berapa ribu manusia yang mengaji ni dia. Dia pula ada belah kadang-kadang anak orang Kamboja, Thailand, daripada sana mai mengaji duduk dengan dia. Orang nampak akhirat ni dia lain dengan orang nampak dunia dia lain. Lepas tu orang ustaz yang duduk kat sini tu seriau tu ada. Seriau pasal dia ambil duit, dia buat rumah dia, ambil dia buat rumah. Dia bercakap pun takut juga aku pun. Pasal kita manusia. Pasal tu keliling kita kena berkawan dengan orang baik-baik, kita berubah. Kita berkawan dengan orang baik-baik, kita berubah. Kita berkawan semua jenis kalang kabut, kita pun kalang kabut. Tambah-tambah umur macam apa ni semua ni, umur Allah bagi ekstra dah. Pada Allah bagi umur, kata kelebihan sikit masa nak renung. Sudahlah, bagi cantik, elok, baiki diri. Pergi tengok bini, anak, pinak, cucu, lapangkan masa dengan mereka. Duk suruh pergi tamanah dah. Duk suruh pergi kelas-kelas aerobik pagi-pagi kan. Makcik-makcik, duk pergi kan makcik-makcik. Padam-padam mana kan pergi pagi. Sebelum subuh, mereka tepi dah. Nanti pasang satu radio kecil-kecil tu. Sakitnya hati ini, sakitnya hati ini. Memang hang sakit pun. Tak payahlah. Pagi-pagi lepas sembahyang subuh, elok baca Quran, jalan sikit, Allah jaga. Kita jaga agama Tuhan, Tuhan jaga kita. Minta dekat Allah sembahyang. Bila umur lanjut ni, minta Tuhan. Dalam keadaan zaman macam ni, aku takutlah anak-anak tak macam dulu-dulu. Hari ni anak nak minta beli Panadol pun 2-3 jam dia tak main. Kalau aku sakit terlentang esok ni, Allahu Akbar, dengan anak dia ada keluarga, janganlah bagi sakit demam yang panjang-panjang. Aku tak mau menyusahkan anak aku. Ataupun saat-saat terakhir tak mau tengok anak-anak kata tutup kat kita lebih kurang. Kita tak mau. Kita minta biar dalam keadaan sihat. Rumah apa, Alhamdulillah, macam madrasah. Elok seorang-seorang dapat makcik kan, ambil satu beg kaya. Akhir lalas hidup kita menggoncang diri kita macam sini. Dosa balik pada sekurangnya beg jadi saksi sini. Letak kitab nak mengaji. Apa lagi mau? Pikat zaman dulu kan, zaman tegedi-tegedi semua dah habis dah. Pikat apa pun aku tak dapat. Rupanya main duduk tak sini walaupun setengah jam, rasa seronok. Nanti masuk rumah, darah naik balik. Nampak tak? Darah tinggi apa semua turun macam sini. Elok kita pergi balik sebab perut main dah. Tapi pasal duk mengaji ni, kawal diri kita. Ya Allah, Tuhan pilih aku. Nampak macam mana laki aku punya ceramah dekat dia, bagi tahu kat dia, dekat nak mati pun tak berubah. Tuhan, nampak macam mana ya Allah. Laki aku ni rasa-rasanya aku nanti pandang kat dunia lah. Di akhirat aku tak ada harapan dengan dia lah. Nampak macam mana. Jadi doa lah. Kadang-kadang kita boleh main, laki kita tak boleh ikut kita. Kadang-kadang laki boleh buat bini satu mata tiga-tiga pula Allah. Ini kejatuhan. Bila Allah boleh bagi sedarkan kita, kita sedar dia dengan doa. Tapi laki bini kalau kita tengok, ya Allah mau agama, esoknya akhirat kita dipumpah kat sana. Atau tu kita share, kita tengok orang lain boleh, kita tak boleh, kita terasa seronoklah ya Allah. Dan last minute aku tengok ya Allah, laki bini berubah. Walaupun mereka zaman muda dulu sikitnya agogo boleh. Tapi bila mai tak akhir-akhir, pasal semua duduk taman ni, hang tahu aku tahu hang. Pasal kita hidup sama-sama kawasan taman ni. Bila tengok last minute dan tua-tua nampak berubah, orang tengok, orang kata alhamdulillah lah ya Allah. Dulu kalau mereka kalau perang, semua orang kena keluar. Bila main tua-tua kita tengok, subhanallah, tengok Allah nak ubah. Apa ni hidayah Tuhan, Allah nak tahu kat kita. Pasal tu kita main kat sini ni, kita cari apa? Hidayah dia, petunjuk dia. Selalu kita bila sembahyang saja kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, tolong tunjukkan jalan lurus kat aku. Jangan macam mana hang bagi kat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni anak-anak orang kaya-kaya, mereka raja tak? Bukan raja kapur, raja betul-betul. Mereka ni keluarga kaya raya. Mereka pemuda ni boleh keluar, 3 mak bapak mereka, keluarga semua mereka keluar. Mereka keluar tu daripada istana mereka tu, mai dekat Allah Ta'ala. Allah kata, wala yaj'al lahu iwaja.
Aku tak akan bagi bengkok-bengkok kat mereka. Pasal mereka main dekat aku kerana nak cari aku bagi jalan lurus kat mereka. Kata tu kalau hampa boleh keluar daripada kawasan rumah hampa menentang sini, hampa cari Tuhan janji nak bagi jalan lurus. Cerita Quran ni semua untuk siapa? Quran nak hampa untuk kita. Bukan takat kita baca. Tuhan kata tengok daripada mereka tu, keluar mai kat aku dia dapat. Kalau kita keluar bukan kerana Allah tak bagi apa pun. Nampak tak? Kita mau ilmu duk mengaji ni mempermudahkan sangat nak jumpa dengan Tuhan. Apalagi kita mau, kita dah rasa dah dunia besar, rumah macam tu kecil, betul tak? Kecil nak mampu dengan panas dengan tu. Ada faham? Kecil. Tapi syurga aku, Quran kata wasari'u ila maghfiratin man. Hang bagi keampunan dekat awak. Dada hang lapar. Dada hang lapar bagi keampunan untuk aku Tuhan nanti buka syurga, pintu syurga langit dengan bumi. Allahu Akbar. Pintu rumah kecil pun kita. Betul tak? Angkut sudah. Tapi Tuhan kata hamai kat aku, pintu punya besar macam tu. La haula wala quwata illa billah. Hari ni kita masuk bab baru. Yang kedua B ni kita. Dalil-dalil as-sunnah. Tadi semua dia baca tentang ayat Quran. Jadi dia baca tentang hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan binatang tu. Tengok hadis yang pertama. Pertama dia kata diriwayatkan oleh Imam Muslim, meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi paling banyak sekali apa hadis Nabi. Dia tinggal mak dia tinggal keluar, bukan dia tinggal bidang mak dengan bapa dia hebat. Mak dia ketua wanita, bapa ketua bahagian contoh. Bahasa kita kata nampak tak? Mak dia kempen dengan orang, pergi ke orang jangan ikut Muhammad atau jangan ikut Muhammad. Bapa pun sama, balik rumah tengok Abu Hurairah tu sembahyang. Dia pada kempen kat orang jangan ikut Muhammad, anak sendiri ikut. Ini lebat hidayah. Hidayah Tuhan nak bagi bukan senang. Allahu Akbar. Macam nama Abu Jahal, sikitnya jahat nak mampu kan? Tapi anak dia Akrimah masuk Islam. Pasal tu Tuhan tak mau kita kata ke orang, kita pelekeh ke orang. Bila bapa dia dah mati, jangan diungkit bangkit lagi. Ni keturunan bapa, ni bapa ketua bahagian anak. Jangan duk kata macam tu. Bapa dia mati habis dah. Kita pergi ziarah, kesan daripada kita pergi ziarah, anak dia sedar. Anak dia kata, ya Allah bapa aku ni macam-macam buat kat mereka. Tapi mereka tak buat apa ya Allah dengan pada. Anak tu fikir macam tu. Last sekali anak tu isyihar boleh bersama-sama dengan apa dia? Dengan sahabat Nabi Akrimah, anak Abu Jahal. Apa dah? Pasal kesan, pasal tu orang yang dah mati jangan kata kat dia. Kesan keturunan dia dengar, anak cucu dengar. Ni cucu-cucu ikut bapa dia. Bapa pencuri anak jangan. Oh jangan kita macam tu. Apa dah? Jangan kata macam tu. Nak curi macam mana dia dengan Tuhan? Apa dah? Bapa pilih ke? Bapa juta ke? Maka ya Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bagi tahu kat kita, Nabi kata salasun idza kharajna. Ada tiga benda bila dia keluar. Bila tiga benda ni keluar, dia kata la yanfa'u nafsun imanuha lam yakun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Dia kata la yanfa'u nafsun. Tiga benda ni keluar saja tak ada guna dah untuk diri hang iman, anak beriman. La yanfa'u nafsun. Tak ada guna untuk diri hang imanuha, anak beriman. Elok binatang tu dah keluar, bila berlaku semua dah asap di muka bumi, dan semua dah berlaku pada masa tu baru anak beriman. Amanat min qablu. Sebelum pada tu tak beriman. Sebelum pada tu tak beriman, masa tu orang dekat-dekat nak mati ni, dekat nazar, tak ada guna apa dah. Dia nak wasiat pun tak pakai, nak sedekah semua tak pakai dah. Doa, aku nak sedekah. Malaikat kata ketik sepak masa hang cegah dulu hang tak mau, elok dekat nak dekat Nabi, baru hang nak ambil duit bagi kat malaikat rasuah. Satu malaikat tak pernah rasuah. Pasal hang duk biasa di dunia, hang susah sikit, kerja hang bagi ke orang, tanda berjalan. Baiklah hang jangan duk buat kat aku macam tu. Nampak tak? Fa asaddaqa, dekat-dekat nak mati dia kata Tuhan farji'na na'mal soleh Tuhan. Kalau hang bagi aku hidup setahun lagi, aku nak jadi orang soleh. Malaikat kata sudah. Hang gempang kat aku lama dah. Mana Quran tu cerita, Quran ni tu ceritakan kita benda yang dekat-dekat nak mati ni kata fa asaddaqa, aku nak sedekah, nak jadi orang baik, farji'na, kembalikan aku. Quran cerita kat kita. Saat tu tak ada guna dah.
Maka hadis Nabi dia bagi tahu kita, tak ada guna dah baru nak beriman, dekat kita nazak dah, barulah tak mau macam tu. Pasal tu Tuhan kita berkata kita, au kasabat fi iman yang khair, ataupun dia cari, dia nak buat benda baik, nak usaha, nak sedekah lah, nak tolong orang lah, nak bantu orang lah. Pada masa tu tak ada guna langsung, baru nak tolong orang, nak bantu orang, nak main masjid ni, kata nak main kat surau, nak buat satu khidmat lah. Dok mai kata kalau nak masuk bilik air ni gelap gelemat, nak kencing pun tak tahu nak pancuk tak mana. Contoh nama. Nak pancuk pun tak tahu tak mana, ya Allah punya gelap gelemat. Allahu Akbar, tak apalah, aku nak beli satu mentol, aku nak bubur, aku nak tengok apa hal elektrik ni. Contoh ni apa? Contoh ni contoh betul-betul. Dia kata awak sebab imani ha khairan. Ataupun dia kata kat sini kan sebab dia nak cari benda-benda baik untuk buat, masa tak nak guna. Maka hadis Nabi kata ada 3 hal yang jika keluar saja maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya, atau belum dia kata mengusahakan kebaikan. Dia tak pernah usaha benda kebaikan, pada masa itu baru nak usaha kebaikan yang dilakukan dalam keimanan, baru nak beriman, nak cari benda baik, baru nak cari benda-benda baik nak buat. Dia kata pertama, tulu asyams min maghribiha. Tanda yang pertama, kalau matahari keluar di sebelah barat. Pada masa tu anak tobat tak mau dah. Dia nak pergi baca Quran, dia baru nak baca yang tu, baru nak dekat Quran, orang ambil wuduk, semua tak dikira pahala. Tuhan tak mau tengok dah amalan dia. Jangan sampai berlaku macam tu. Setiap kali kadang-kadang Allah bagi gerhana dekat kita, itu tanda yang tak elok. Suruh kita pergi masjid semayang, itu pun berapa ramai. Duk tengok ramai, boleh tengok manusia pimai-pimai. Sepatutnya khitab berhenti, yang tu berhenti, pihak bernama kerajaan suruh berhenti kerana boleh kerja semayang dulu bila berlaku gerhana, lepas tu pilih kerja. Tengah gerhana tak peduli gerhana kah, ada dia apakah, aku tetap aku. Tengok, betul tak? Tanda Allah bagi tanda. Esok ni Allah kata salah satu tanda yang besar, kata tanda kiamat ni, matahari nanti naik sebelah barat. Dia nanti naik, percaya tak percaya, hangguk sudah. Dulu orang buat kajian gerhana akan berlaku berapa puluh tahun sekali baru berlaku. Ni kita doa Ustaz hidup ni berapa kali kan Ustaz doa gerhana. Betul tak? Dosa gerhana. Kalau kita tengok kajian saya, dia kata puluhan tahun akan berlaku sekali. Mana? Bukan puluhan tahun. Ini tahun berlaku, tahun depan lagi berlaku. Dengan arti kata apa? Tanda Allah nak main dunia ni. Allah kata, kata macam ni, aku kata macam ni. Salah satu tanda aku nak bagi tahu tanda kiamat bila berlaku sesuatu perubahan di atas langit aku, di atas benda berlaku. Maka pasal tu Nabi kata tulu asyams min maghribiha, matahari nak di sebelah barat. Wa dajjal keluar. Pada saat Dajjal keluar habis. Nampak tak? Bila Dajjal keluar 70,000 Nabi kata Ruhban, orang-orang Yahudi yang besar-besar ni akan bai'ah dengan Dajjal. Akan bai'ah dengan Dajjal tu. Bagi pelingkup ni semua nampak tak? Allahu Akbar kabira. Yang ketiga dia kata Dabbatul ardi akan keluar binatang daripada perut bumi. Ada 3 benda. Dengan arti kata hadis ni bagi tahu kita baru 3. Ada hadis berkata kenal. Ni hadis nak kata 3 benda tanda ni keluar. Pada masa tu baru kita nak beriman, baru kita nak buat kerja-kerja baik. Tak guna apa dah. Jadi kita nak tengok negara yang kalang kabut macam ni, tak berhenti-henti dengan kalang kabut. Pencuri pun kita tak tahu, penjangak pun kita tak tahu. Nampak tak? Semua jadi leceh. Nampak tak? Semua jadi lingkup jahanam. Kita sentiasa berdoa minta dijauhkan, selalu baca Quran minta dijauhkan, jangan kena fitnah dunia. Jangan fitnah dunia. Yang kedua dia kata sini, beliau pun meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As. Allahu Akbar. Abdullah bin Amr bin As ni terkenal dengan ahlul ibadat. Dia kata bila aku dengar berkaitan dengan hadis ni, tengok sahabat Nabi dengar hadis ni, dia kata yang tak pernah aku dengar, bila aku dengar aku tak lupa. Lupa bila cakap saja hadis tentang satu tanda kiamat dekat sangat, aku takkan lupa. Nama dia Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Nabi diklarasi sebagai ahlul ibadat. Allahu Akbar. Nak ikut cara Nabi betul-betul dia. Maka kata Abdullah bin Amr bin As bila berkata, aku telah dikata menghafal satu hadis.
Aku dengar daripada mulut Nabi, aku hafal satu hadis ni daripada Rasulullah SAW yang tidak pernah aku lupakan. Aku tak pernah lupa. Bila orang mai kat aku ingatkan hadis ni. Dia kata, aku tak pernah lupa. Dia kata setelahnya aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi bagi tahu? Nabi kata, inna awalu ayatin khurujan tulu syams min maghribiha. Inna awalu ayat, salah satu tanda, dia kata, salah satu tanda yang kata kiamat ni, ya Allah tak mau tengok amal ibadat kita bila keluarnya matahari di sebelah barat. Clear tak? Satu. Dia ulang lagi. Yang kedua, wa khurujud dabbah, keluarnya seekor binatang ala nasi waktu duha. Akan keluar, dia kata, seekor binatang. Wa khurujud dabbah, keluarnya seekor binatang ni ala nas, atas manusia waktu duha. Waktu tengah manusia bertawaf, dan kita tengok mana ke tempat binatang ni keluar. Dia akan sambung pak. Binatang ni keluar di antara, kita kata di mana? Di antara rukun Yamani dengan Maqam Ibrahim dia keluar. Sampai Tuhan bagi tahu kat kita semua, sampai ramai jadi tetamu aku, sampai ramai di Kaabah aku, sampai ramai di rumah aku, hang tak berubah langsung jaga hang. Dalam banyak-banyak manusia aku pilih hang jadi tetamu aku, tapi hang tak mau nak ubah, hang tak mau nak ubah. Hang boleh kata ke orang seronok lah, ya Allah, dapat tawar dengan seronok, lepas tu dapat belas semayang di mana? Di Masjid Nabi. Allah, I dapat semayang dekat Raudhah 2 kali, I seronok, I tiri mana? I dapat semayang kat Raudhah 2 kali. Raudhah tu taman syurga. Tapi Raudhah yang ada kat depan rumah ada pun tak ada duit. Mak dia kata bodoh. Di sana berebut nak sembahyang Raudhah, taman syurga, betul tak Nafi? Tapi di rumah, depan rumah taman syurga pun tak boleh main. Nampak tak? Pasal tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, bila Allah bagi peluang orang tu pergi di Mekah, aku jemput hang. Kalau betul-betul kalau hang faham yang duk tawaf tu dia lawan jam. Kita duk tawaf tu lawan jam, macam kita masuk baju kita dalam washing machine lawan jam, duk cuci baju macam tu Allah duk cuci kita. Lepas tu kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarika Tuhan, aku sembah dekat aku takkan syirik dekat Tuhan. Allahu akbar. Macam-macam disyorkan kita banyak berzikir sepanjang kita tawaf tu. Sampai dekat makam rukun Yamani kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina, kita kata Tuhan bagi kat aku ilmu. Sayyidina Ali terjemah ayat ni kan, kita kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan, Rabbana atina, Tuhan bagilah kat aku di dunia ni ilmu. Wa fil akhirati, di akhirat ilmu ni akan ikut aku. Wa qina adzabannar, ilmu ni lah akan halang aku daripada api neraka. Kita dah minta. Tapi kalau semua orang dapat pergi sana, dia faham bagus dah, bagus. Dia sampai di pada Arafah tu pula, dia tengok kalau dia sa'i, dia ingat seorang perempuan tak pernah beletak, tak pernah mengadu kesusahan dekat Allah, redha sampai dia hajar. Sampai dia duduk bawah pokok. Bawah pokok ni panas, dan Mekah panas. Dia tak komen pun. Ni kita sikit kalau aircon, kita kata, ni aircon tak ada ni apa ni? Amboi buluh Jadi tetamu Allah duk pakai ihram tu. Dia kata nak plus gambar pun tak boleh, ni apa ni? Sabarlah. Ingat balik kita pergi Mekah ni, kita tengok orang yang jadi tetamu Allah tak pernah meramuan. Allah bagi contoh, wala fusuqa wala jidar, jangan umpat, jangan mengatar, jangan bergaduh, jangan tu, jangan mulut, jangan keluar pendatang elok. Siti Hajar sampai kat sana, ayak dah habis, susu dah habis, kurma dah habis, anak tu duk piman anak tu duk menangis, dia piman macam tu. Allah hadiah dekat dia satu benda, Allah panggil malaikat man. Jibril turun dalam Sahih Bukhari, Jibril ambil saya, dia jolok masuk, angkat pancut ayat. Kita pula hadis orang Melayu, apa nama? Ismail nangis buat kaki tu, itu hangatan. Jibril yang ambil saya ada masuk dalam, kita kata Ismail buat kaki macam tu. Pasal tu bila kita mengaji, kita faham betul balik ilmu. Dan ilmu salah tu jangan kita merebakkan dia. Nampak tak? Dalam Sahih Bukhari, kesian dekat Jibril. Allah panggil Jibril turun, naik ambil saya, dia jolok macam tu, angkat dengan Zam-Zam keluar. Kita kata dia menangis. Bodoh. Dia menangis. Memang macam-macam kita dengar. Oleh sebab tu ya Allah, kita pergi Mekah ni, kita dapat ilmu yang bagus. Orang Betawi dia cerita kita,
Di situ kita tengok Allah bagi ganjaran yang besar. Setiap kali orang pergi Mekah minum air Zam-Zam, kena ingat usaha Allah hadiah dekat. Dia jadi tetamu aku, dia tak merongok dan ini hadiah habuan aku sampai ke kiamat. Air Zam-Zam dia ada. La ilaha illallah. Tengok Allah bagi dekat dia. Dengar cerita, kalau dengar cerita dia bagus. Nampak tak? Allah bagi kat dia dengan air Zam-Zam. Mai pula pak juruhum, mai pula beli ayat bagi kat dia. Allahu Akbar. Pasal tu kita pergi Mekah, ada ilmu ni kita ingat, Tuhan jadilah aku penyabar. Aku ni memang darah cepat naik. Sampai sini kalau pasal tu setiap kali kita tahu kita nak pergi Mekah, mau ambil satu sejadah, mau letak angkat tangan Tuhan. Jadilah aku tetamu ya Allah. Jadilah tetamu ya Allah. Permudahkanlah aku masa aku pergi aku balik, mudahkanlah aku ya Allah. Aku tak ingin nak jadi tetamu ya Allah. Aku tak maulah pipi tak sana ya Allah. Pipi awal copi pusing. Tuhan bagilah ya Allah, aku nak puluh nama ibadat. Dan kadang-kadang Tuhan bagi kita pilih lalapnya flan bagus. Pipi terus ibadat saja. Ini kalau pi awal dia jadi lag. Dia duk pusing saat di pitang sana, pitang kat gambar hantar ke anak. Mak dia kata, debu mampu. Alang-alang kita pergi kat situ puluh dah ibadat. Apa nak puluh ibadat pista ni lah sikit. Diri depan Kaabah tu, ya Allah angkat tangan berdoa. Nabi kata ada orang pandang Kaabah macam kota, ada orang pandang hidayah. Pandang depan Kaabah, rumah Allah dekat, mengadu kat Tuhan. Tuhan, aku ni kadang-kadang darah duk naik lah ya Allah. Sikit orang kata naik, kadang-kadang Allah, kita mengadu kat Tuhan. Semua orang tahu nasib. Kita semua boleh baca diri kita masing-masing. Bila Tuhan panggil kita jadi tetamu dia, Tuhan nak dengar tentang semua kelemahan kita. Tuhan nak dengar kita cerita, Tuhan kalau aku tak tolong aku, tak bantu aku ya Allah, aku sampai ke hari ni lah aku tak sedar lagi. Kalau dulu ya Allah aku duk main bola tenis sepukuk pun nampak hari ni alhamdulillah dah. Nampak dah kita tengok riwayat kita, tak mana hidup kita Allah usung kita, Allah bawa kita sampai boleh pakai tudung, boleh mengaji. Ini hadiah daripada Allah. Lalu sembang kat Tuhan, halang-halang boleh bagi kat aku macam ni Tuhan, bagi sampai ke akhir hayat aku. Cerita kat Tuhan, bagi tahu kat Tuhan apa nak bagilah aku matilah keadaan husnul khatimah. Aku nak matilah keadaan macam tu ya Allah. Aku mau anak aku sendiri ya Allah memandikan aku. Sikit nak rasa. Masa kecil aku mandikan dia, aku nak rasa sentuhan. Sentuhan anak ni panggil lah sampah sekalipun tak sama dengan anak sendiri. Bima'is salji wal bardi minal khataya. Bila anak memandikan jatuh, ya Allah, Pak Mak, Cik Mak, saya mandikan Mak tak Mak? Mak rasa seronok. Nampak ada kita duduk dengar Harudin kan, bapak dia mati, anak-anak semua pegang tengok. Untung bapak didik, semua anak-anak mandikan mak depa, bapak depa. Betul tak? Kita dapat dalam ramai-ramai tak dapat banyak pun. Nampak macam mana kalau dapat banyak lagi bagus, semua anak kita. Dapat seorang dua pun kita tersyukurlah Tuhan. Syukurlah. Bila kita sakit pun seorang anak, mak sabar mak, saya ada kat mak. Mak dia takut, mak saya doa kat mak. Kita dengar suara anak kita macam tu, darah pun turun. Nampak tengah kita sakit, nampak anak semua kalah kabut, darah dandan naik. Nampak tak? Tengah kita tak pergi lagi, baru duk sakit ni, duk ham duk bergaduh dah. Ni kalau mak keluar hospital, tak rumahan, aku ada anak mak. Anak mak kata, ya Allah, aku boleh belah anak, tapi tak nak siapa boleh belah aku. Nampak tak? Pasal tu bila kita semayang mengaji ni, kita bergantung hidup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita bila semayang mengaji ni bergantung hidup dengan Tuhan, biar Tuhan susun hidup kita. Bila kita bergantung dengan Tuhan, kita redha dengan semua apa berlaku, tak apalah. Kadang-kadang kita kehilangan anak-anak, tapi kawan-kawan kita memang tak apalah. Anak sibuk, jangan fikir kami duk adakan nikmat, Tuhan hantar kawan. Huda. Yang pada Allah hantar pasal tu apa umat seronok. Kadang-kadang kita tak boleh sembang macam ni dengan anak kita, dengan lelaki pun tak boleh, betul? Tapi dengan kawan boleh. Main sekali, seronok, main kuliah sekali, main sembahyang sekali. Hang buka kitab, aku buka kitab. Hang boleh cek badak, aku boleh cek badak. Share. Seronok. Kadang-kadang benda seronok ni Allah bagi dalam mana? Di kuliah. Jiwa manusia ni kita mau apa lagi? Kita mau seronok, kita mau tenang. Tapi benda ni kadang-kadang kita tak dapat dengan bini kita, dengan laki kita nak sembang. You diamlah. Allahu Akbar. Tengi nak sembang dengan you. Nak gesek-gesek sikit pun takkan tak boleh ikut. Apa tu selalu gatal. Amboi dah lama gatal, nak gatal sikit tak boleh. Kadang-kadang terasa bila memang hidup kan kita terasa dah
Yang buat dekat kita tu adalah laki kita. Maka anak pula kita nak sembang, mak nak duduk dengan hang makan, nak sembang, mak cik dah kerja mak. Kita kata Tuhan, walaupun aku ada anak macam tak ada anak, aku ada laki macam tak ada, kosong hidup aku. Tapi bila aku pergi surau dengan masjid, aku rasa terbalat. Allah ganti anak pinak keluarga dengan orang-orang yang soleh. Allah ganti. Kadang-kadang nampak kita tak dapat laki kita, marilah ada pakcik-pakcik pula. Tapi mana? Nak beli apa? Allahu Akbar, seronok lepas itu. Masuk surau, jiwa kita seronok. Betul tak? Balik rumah, kadang kabut dah main. Kita tak boleh tipu diri kita kepada. Tapi ujung hidup kita kenal tempat yang nak bagi seronok tak sini. Alhamdulillah. Ada orang sikit pun tak ada. Sikit pun kata nak lintas macam surau tak ada. Orang lain duduk berbatu-batu boleh main. Yang dia duduk depan pun tak boleh main. Ini kerja siapa? Kerja Tuhan. Apa boleh datang sini mengangkat tangan lah. Ya Allah, terlepas nak mengangkat tangan, syukur. Sambung Datin, sambung. Wa khurujud dabbah. Cerita kiamat ni memang kena sembang Datin. Wa khurujud dabbah. Keluar je binatang ni waktu duha. Pasal tu waktu duha ni waktu yang paling bagus kita nak mengajar. Bab duha ni kita Bulughul Maram. Kita tu tak boleh ngaji macam mana. Wa khurujud dabbah. Keluar je binatang tu, dia kata ala nasi duha. Cari waktu duha dan 9 lebih ke apa semayang duha dan semayang juga minta taubat kepada Allah Ta'ala. Nampak tak? Minta waktu tu, minta dijauhkan fitnah, minta segala-galanya. Binatang tu akan keluar pada waktu duha. Binatang tu keluar pada waktu duha. Dia kata lagi, ayyuhumma, dia kata makana qabla sahibatiha fal ukhra ala ithriha qariban. Maka dia kata kat sini salah satu. Kadang-kadang hadis kata matahari naik dulu. Kadang-kadang binatang ni naik dulu. Yang mana salah satu pun tak apa ulama kata. Tak semestinya kita kata matahari dulu baru binatang. Ada hadis pula kata binatang ni naik dulu baru matahari. Ada kata matahari atau binatang, dua-dua tak apa. Dengan arti kata bila mai dia tanda ni, Abdullah bin Amr bin As kata, aku takkan lupa. Sampai sahabat Nabi bimbang, takut nak ada pada zaman tu. Sahabat Nabi kata, kalau boleh zaman itu ada kucak kacir, boleh, jangan kita hidup. Abdullah bin Abbas bila dengar hadis berkenaan dengan tanda kiamat, dia baca ayat mata dia meleleh. Baca ayat mata dia meleleh. Sampai dia mati dalam keadaan buta. Abdullah bin Abbas buta, takut, bimbang nak berhadapan pada saat tu nak dakwah. Orang tak mau dengar dakwah kita, orang tak mau dengar agama dah pada masa tu. Zalim ni sampai luar. Lalu kita duduk tengok pun dahsyat. Si anak bunuh mak, bini jijak laki dia, bini jijak laki apa nama. Aduh, ya. Zaman hari tu pada kita dah tengok dalam internet, dalam YouTube, semua tu kita tengok Allahu Akbar. Facebook dia balik ni, abang lupa nak beli. Pasal apa lupa? Abang lupa nak beli. Dia sepak dia. Kalau kita tengok takut. Pasal Nabi kata, ya Allah, si ibu akan melahir tuan dia. Mak hari ni takut dekat anak. Pasal Nabi dia kata, di akhir zaman kita takut, teguk sangat dekat dia. Miss bulan ni mampu kita nak mencoba ada pun tak ada. Allah. Ni zaman ni kita duduk nampak dan kita tengok anak kita sendiri, nak tegur tak boleh. Nak tegur tak tahu dengan cara apa. Last sekali mengadu ke Tuhan. Itu anak yang kita kandung pun kita tak boleh kontrol. Zaman ni kita duduk nampak dah. Pasal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr bin As baca saja hadis-hadis ini, dia kata aku tak lupa, aku ambil sebagai peringatan. Tuan kitab dan karang ni namanya Ibnu Kathir. Iqtarabatis sa'ah. Dia nak baca saya dengan iqtarab, kiamat ni dekat. Saya nak tulis tak boleh, nak tulis tetap takut. Tengok seronok tu jadi pada manusia yang ada iman ni, seronok dia nampak. Dia takut benda-benda takut dia berlaku ni, dia takut Allahu Akbar, takut fitnah tu adalah rumah tangga kita. Tak pasal-pasal anak kita kan, cucu kita, keluarga kita buat mai satu-satu. Anak kita balik-balik, mak, saya tak tahu siapa dia keras, mak, apa dia dengar, pergi sekian tengok anak dah 3 bulan, kahwin dengan siapa, tak tahu pada, apalah dah.
Sedih tak sedih? Satu benda sebab dalam rumah tangga kita macam tu, runtuh habis zuriat keturunan kita. Ini malah petaka. Masa tu bila ada anak je, kita anak perempuan takut sangat. Hari ni orang dapat anak perempuan takut dah. Tambah-tambah dia nak motor, kita main kuliah dia nak motor pula kan. Untuk jaga mana Allah Akbar. Anak kita, cucu kita, keluarga kita. Pasal tu kita semua yang mengaji ni, kita mau biarlah fitnah tu jangan main dalam rumah tangga kita. Fitnah akhir zaman ni dia masuk dalam rumah habis. Apa dah? Kita semua yang mengaji macam mana pun jiran-jiran akan pandang kita tak elok. Alah duk mengaji tapi cucu dia. Mulut semua boleh tahan. Apa dah? Mulut tambah duduk dekat-dekat macam ni. Sikit saja berita pagi dia dengar dah. Dia tak perlu guna TV3 pun. Channel dia cepat. Apa dah kan? Ya Allah. Yang ketiga dia kata kat sini, telah dijelaskan, dia kata telah dijelaskan sebelumnya hadis daripada Uzaifah. Uzaifah pun salah seorang sahabat Nabi yang tahu benda-benda pelik ni ialah Uzaifah. Uzaifah kata pada masa tu tidak ada guna dah. Uzaifah kata apa? Kalau dia sembahyang pun macam tak sembahyang. Kalau dia puasa pun macam tak puasa, macam puasa macam tak puasa. Kalau dia bayar zakat pun tak cuci diri dia. Kalau dia pergi haji pun seolah-olah dia tahu apa pun dia tak dapat. Itu tanda akhir zaman. Uzaifah kata pada masa tu, semua amal ibadat yang dia buat tak boleh mendatangkan hasil untuk diri dia. Itu tanda akhir zaman. Pada akhir zaman, Uzaifah kata saat itulah di antaranya binatang, dan juga pada riwayat mengatakan binatang bumi itu akan keluar, kata Uzaifah. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal beritahu macam mana saat binatang itu keluar. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Umamah ni Allah bagi kelebihan ilmu kan, subhanallah. Apabila pasal tu Ustaz Luqman beli buku ni kat apa ni, ensiklopedia apa sahabat Nabi ni, cerita sahabat. Buku ni bagus, letih-letih. Hampa duk saja-saja kadang-kadang boring daripada baca majalah wanita tu semua tu kan. Apa mangga, apa lepas tu timun, kapal ke semua. Lebih baik ambil buku ni, baca seorang sahabat Nabi, tahu berkenaan ni. Bahasa dia mudah. Banyak buku tentang cerita sahabat Nabi bagi ustaz ni terbaik. Pasal dia tulis tahqiq, dia ambil daripada mana, bawah di mana, rujukan mana, bagus. Buku ni bagus. Hari ni baca seorang sahabat Nabi macam mana masuk Islam, Abu Darda. Abu Darda ni dia dengan tokong dia, dia usuh tokong dia. Nampak tak? Akhirnya dia salah seorang sahabat Nabi Allah sekali masuk Islam. Nabi pesan kat dia bila naik atas bukit Uhud jangan turun, dia seorang yang tak turun. Kita tahu tentang Abu Darda macam mana. Dia punya kaya raya, orang bagi kat dia harta macam mana pun dia janji, ya Rasulullah, harta aku jaga, ibadat aku jaga, tapi kalau harta benda aku boleh ganggu aku tak mau, aku nak lempak semua. Dia semayang-semayang, dia teringat kat kebun dia lepas semayang, dia ambil kebun dia lempak balik, dia bagi balik. Aku tak mau apa pun. Abu Darda. Nampak ada dahsyat depan dia. Bukan kita nak tahu dia macam mana hidup depan ni. Cerita-cerita sahabat Nabi radhiyallahu anhu, macam mana pengorbanan mereka punya dahsyat. Nampak tak? Mereka ni kaya raya, bukan macam kita. Kita satu kaya pun hutang dia dah beli. Mereka tak ada hutang, cash money. Cash money. Tengok Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Imam bin Hanbal bin main bercerita tentang Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah ni hebat, orang dia hebat sangat-sangat. Salah seorang daripada bangsa Al-Bahili yang duduk luar daripada kota Mekah yang masuk Islam adalah dia. Nama dia Suda. Lepas tu panggil dia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Secara marfu', maksud marfu' ni direct daripada Nabi. Secara marfu', maksud marfu', perkataan marfu' ni dengan arti kata Abu Umamah Al-Bahili ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi, dan beliau berkata, apa Nabi kata? Tengok Nabi kata apa? Nabi kata takhruju dabbah, bila binatang ni keluar saja, fatasimun nasu ala kharaqimihim. Bila dia keluar saja, sifat binatang ni keluar, dia keluar saja, dia akan bagi ke manusia kepada dua. Dia bagi manusia kepada dua. Satu, bila binatang ni keluar, dia pakai tongkat Nabi Musa. Yang keduanya, cincin Sulaiman alaihissalam. Dia kemas. Bila dia ambil cincin Sulaiman alaihissalam tu, dia ambil cincin, dia cop dekat depan mata hidup. Pasal orang dulu daripada jahat, pokok jahat ni dia dipakai satu benda, dia tutup tandai dia. Pasal tandai nanti dapat tulis kafir, dia tutup.
Bila dia tutup macam tu, binatang ni keluar. Kalau hang tutup sekalipun, aku nak bagi tanda-tanda kata hampa ni orang yang jahat, orang yang mungkar. Aku nak sembang, aku keluar nak sembang dengan orang-orang yang tak beriman. Maka dia bagi cok kat mana? Tak hidup. Binatang nanti bagi tanda tak hidup dia pas semua tak ada. Ada faham? Sampai tak ada hidung untunglah. Pada masa tu hidung ya Allah, dia tutup semua. Tapi binatang ni mari kita takhrujud dabah. Binatang ni keluar, dia kata fatasimun nas ala kharatimihim. Pada masa tu dia pergi dekat manusia yang jahat-jahat ni dengan cincin dia cop. Dia cop dengan cincin dia cop. Inilah manusia dalam jahanam. Dekat hidung depa. Lepas binatang tu main cop dekat depa sodok. Sodok tergidi-gidi. Depa keliling, yang jahat ni keliling. Manusia yang baik ni bila tengok binatang tu nangis. Ya Allah, orang soleh bila berlaku tanda buruk dekat siapa sekalipun, berlaku mana-mana, berlaku tu pun tokong hindu pecah, kita malah bercakap, dia kata sonok dah, mau pecah kan pada otak mana semua berlaku benda buruk ni kita tahu tu tanda tak elok, tu tanda tak elok. Bila binatang ni mai saja ya Allah, dia kata apa kat sini, summa yang uruna fikum, dia berkeliling binatang tu, tepuk buat tepuk amaman pula. Binatang tu mai, orang mukmin takut, Allahu Akbar, dia keluar. Bila dia keluar tengah macam tu, yang jahat ni keliling dia, sonok. Di kalangan mereka sonok sangat-sangat. Dia kata okey macam ni lah, kita ramai-ramai, aku nak beli dia. Binatang ni dia, aku nak beli dia. Akhirnya dia beli, nak duit, aku beli dia, lari hak aku. Dia tarik binatang tu, dia mukminnya jom. Sampai semua yang jahat dia ikut. Yang mukmin ni apa nama asing? Yang mukmin ni dengan tongkat dia, Nabi Musa AS buatkan mereka jadi nur. Dia orang mukmin. Dia pisahkan dua, ni mukmin, ni apa nama? Kafir, golongan orang yang engkar. Dia bermukmin dah. Bila berpi di kawasan jom, saat itulah, pada masa itulah dia cakap, hei kau raja apa ni? Contoh bukan kita macam tu. Contoh. Dia heret binatang ni. Dia hadis Nabi dah contoh macam mana binatang ni keluar, siapa keliling dengan mereka tak ambil iktibar. Kadang-kadang benda yang berlaku dekat Aceh, nak tengok benda yang berlaku kat Aceh dengan tsunami, lepas tu dah pula buat apa, nari berdua, nari tunjuk pungkok lah, rege apa ni, tak boleh ambil iktibar. Walaupun berlaku macam tu, tak boleh ambil iktibar. Subhanallah, sampai binatang ni main di berseronok, yang buruk fikum dia keliling. Seronok dia hatta sehingga dia kata yashtari ar-rajulu ba'in. Tuan kitab dia kata binatang dia keluar nama dia ba'in. Nama dia apa? Nama dia kata kat sini, kat dalam kitab dia unta. Naqatullah. Unta. Ni hadis ni kena sambung, tak boleh dah. Unta keluar. Unta siapa dia? Unta Nabi Saleh. Binatangnya akan cerita balik pengalaman aku. Nabi Saleh dengan puak-puak dia depan sahabat, wahai Saleh, kalau betul-betul hang mau kami nak ikut hang, ni batu yang keras ni kami ketuk dengan tangan kami pun tak boleh. Dia cari batu yang betul-betul keras. Hang tolong buat keluar apa nama di batu keras ni, binatang hang tolong buat keluar sat. Nabi Saleh mengadu ke Allah, ya Allah, kau lah kalau hang malaikat boleh buat keluar celah-celah binatang, celah-celah batu ni boleh buat keluar binatang, kokok dan mereka beriman. Allah Saleh, bagaimanapun hang buat mereka tak beriman. Tapi Nabi Saleh nak try. Ni sifat ustaz kena ada. Jangan jemu-jemu dakwah. Tak boleh dakwah ambil ikut jalan lain. Tak boleh taulah dengan jalan lain. Tak boleh pokok sendiri. Tak boleh jemu-jemu. Contoh tak kata kat siapa pun. Dia tak boleh jemu. Masalah dakwah tak boleh jemu daripada Nabi Saleh macam-macam depan sekat dia minta tangan, dia kata ya Allah, keluarlah binatang ya Allah, celah-celah batu ni keluarlah dia ya Allah. Permintaan Nabi Saleh, keluar binatang tu, mak dengan anak keluar. Dia pun tengok Allahu Akbar. Tengok binatang, cuma Saleh kata ingat air telaga ni ataupun kita kata tasik ayam ni, satu hari bagi dia minum, hari lain ambil ke hampa. Apa jangan kacau hari dia. Mula-mula okey, lama kelamaan daripada apa nama? Mungkin janji.
Sampai dia hambat unta ni pembunuh, cerita ringkas lah. Dia hambat binatang ni pembunuh mak dia. Bila mak dia, ya Allah, menjerit, Nabi Saleh kata, ya Allah, hazab Tuhan akan malah awak hang bunuh unta milik Allah. Awak hang bunuh unta milik Allah. Lepas dia bunuh mak dia, dia hambat anak dia. Anak dia punya lari, Allah buka batu tu balik, dia masuk dalam tu, dan dia akan keluar pada hari kiamat nanti. Dia akan keluar pada hari kiamat, dan binatang ni akan cerita balik macam mana pengalaman aku berhadapan dengan manusia yang tak mau beriman dengan Allah. Saat tu dia keluar balik cerita, inilah hampa, inilah hampa. Dia akan cakap, tukallimuhum an-nasa. Dia cakap bahasa binatang, cakap bahasa manusia. Bahasa manusia cakap tak mau dengar. Manusia cakap tak mau dengar. Ulama cakap tak mau dengar. Bila cakap tak bagi cakap. Nah, bukan. Last sekali binatang nanti mereka masa tu baru hang bagi tauliah kat dia. Ya Allah. Dia kata hatta, dia kata yastari ar-rajulu ba'id. Sehinggalah pada binatang tu keluar, dia keliling dia. Yang keliling dia semua jenis orang jahat. Maka dia kata, aku nak beli dia. Seorang lelaki nak beli binatang ni. Fayaqulu man ishtarahu. Orang tanya siapa beli. Maka dia kata, akulah beli. Dia kata, akulah beli. Hadis ni baru satu tanda. Dia bagi tanda kepada orang jahat. Tanda dia apa dia? Tanda dia dekat hidung. Dia belum main lagi satu hadis. Ada dia bermain dengan tongkat Nabi Saleh atau tongkat Nabi Nuh, tongkat Nabi Musa AS. Akan keluar binatang, dia kata. Lalu dia akan, dia kata, memberikan tanda kepada manusia pada hidung mereka. Dia keluar, dia bagi tanda kat hidung. Pasal dia tutup, tanda semua tutup. Tak ni ada. Akhirnya dia bagi tanda ni dengan cincin Nabi Sulaiman. Kita tengok hadis nanti. Kemudian mereka akan menjadi, kita banyak di tengah-tengah kat dia. Dia keliling dia. Sehingga ada seseorang membeli unta. Dia kata, lalu dia bertanya, dari siapakah engkau membelinya? Dia menjawab, dari seseorang, dia kata, yang hidungnya diberi tanda. Aku beli, semua dia pun hidung ada tanda dekat, tak perasan. Dia nampak kawan ada hidung, dia sendiri tak nampak hidung tanda, ada bodoh. Dia buat macam mana? Dia kata, aku beli dia pada rupanya, beli di kalangan pok dia sendiri. Di kalangan pok dia sendiri. Itu pok-pok yang mana binatang ni dia tarik pergi jauh. Maka bermulalah binatang ni bercakap dengan dia dalam bahasa dia. Hampa ni tak beriman dengan Tuhan, hampa ni macam ni. Pada saat itulah baru dia kata, ya Allah, nak beriman. Tak ada apa lah. Dia kata kat sini lah, dia kata apa? Dia kata kat sini, la yanfa'u nafsul imanuha. Tak ada guna dia nak beriman. Tak guna dah binatang tu sembang cakap dengan dia, baru nak berubah. Pada masa tu tak berubah dah. InsyaAllah boleh kita, masa kita pun tak ada dah. Jadi kita pun ngaji tak ada lama-lama kan, otak tak lebih dah. Bila pukul 9 dah pun nak taktil, nak balik, nak celup melo, nak tidur untuk esok kan. Yang kelima kita tengok, nanti kita sambung hadis daripada Imam Muslim, daripada Abu Hurairah. Nanti kata hadis ni bagus. Tanda nanti di sana. Mana pen? Tanda yang kelima, ni AU kan? AU 3, okey. Apa nama? Dalam hadis ni kata, balighu bil a'mali sittah. Nabi pesankan kita, hadis yang akan datang, cepat-cepat beramal, cepat-cepat beramal dengan amalan soleh, cepat-cepat bersedekah, cepat-cepat jadi orang baik. Ni hadis ni sittah, sebelum main 6 perkara. Sebelum main 6 perkara, dajjal main, kucak kacir main, pembunuhan main, dukhon, Nabi tutup dunia ni dengan ni. Sebelum main semua benda tu, maka Nabi kata cepat-cepatlah beramal. Cepat-cepat beramal supaya kita tak kena fitnah. Jadi orang soleh, banyak bersedekah, banyak berkebajikan, banyak tolong orang, bantu orang. Satu Nabi kata badiru, segera. Hadis ni kita akan sambung insya-Allah bulan depan pada Sabtu minggu yang pertama. Saya kat sini dulu. Yang baik semua mari daripada Allah. Salah silap adalah kelemahan saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, nas'aluka wa nastaghithuka an tardaha lana wa sabbit fina 'ala al-Islam wal iman. Tuhan kami, tetapkan iman bagi kami. Tolonglah Tuhan, campakkan dekat dada-dada kami iman, Ya Allah. Tuhan kami, tetapkan iman bagi kami. Ampun dosa kami, Ya Allah. Kau ampunkan dosa mak kami, bapa kami, Ya Allah. Jadikanlah rumah yang kami duduk ni sentiasa di bawah bumbungmu, Ya Allah. Rahmatmu, Ya Allah. Hidayahmu, Ya Allah. Petunjukmu, Ya Allah. Redha-Mu, Ya Allah. Bawalah anak pinak kami menuju kepada keredaan-Mu, Ya Allah. Janganlah kami himpunkan anak derhaka untuk kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, nas'aluka, Ya Allah, alla taruddu du'a'ana. Janganlah, Ya Allah, kau tolak doa kami, Ya Allah. Birahmatika, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma amin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal karim. Ustaz nak buat 2-3 pengumuman. Pertama sekali, apa keluar di luar, kalau diizinkan Allah Ta'ala tahun depan ke berapa tahun, tapi tak apalah. Kita, Ustaz ada sekolah Ustaz nama Darul Mahabbah yang kita akan buat tanah dan dekat Putrajaya, dekat Dengkil. Darul Mahabbah ni kita pertama sekali pasal kita tengok sekolah agama yang canggih-canggih ni yuran dia tinggi 600-800. Anak-anak orang fakir miskin tak boleh dah. Jadi Ustaz tagih untuk anak-anak yang fakir miskin ni, result mereka bagus, Ustaz akan bela mereka selama 50 orang. Yang berbaki tu kena bayar. 50 orang tu kita ambil. Di sekolah ni menelan belanja sebanyak 5 juta. Maksud kita buat apa? Kita buat bentuk bagi canggih sikit. Pasal orang yang bagi ni berduit, dia nak buat cantik-canggih, dia nak buat macam hotel. Jadi pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, orang datang untuk di situ mengaji orang tua-tua. Macam kita buat pondok kat dia sikit. Bagi tidur, makan, minum, semua percuma. Pasal dia dah last minute ni kena bagi cuma lah. Jadi kita buat untuk esok ni kalau bulan puasa pun bagi dia sebulan kat situ. Semua makan, minum, ngaji. Ada kuliah subuh, saat ni kuliah duha, saat ni sambung pula tengah hari, saat ni dia tidur pula, saat ni bangun pula. Ngaji je. Saat ni ngaji, saat ni kita ngaji semua bagi dia yang mudah-mudah. Bukan berat, yang mudah-mudah betul dia. Ini cadangan kami, insyaAllah. Dah lama dah ajar. Ajar ni dah cita-cita lama. Elok cita-cita ni terhasil, tauliah pun tak boleh. Memang Tuhan dah susun cantik dah. Dia kata lepas ni ambil duduk dalam tu sudah. Jadi Ustaz dah siap ni, Ustaz duduk situ lah. Berdoa nak pergi jaya kepada. Tadi nak pergi jaya kena pakai duit apa lah. Kan? Memang ada orang nak derma, tapi kita ikut. Kalau ikut protokol majlis, dia kena bawa duit. Dia ni kena buat cara majlis. Koper 10, 50, duit ni kena bagi kat mereka. Dah cukup 2 juta esok ni, dia buat pula pengesahan cok. Lepas tu buat pula bebas daripada cukai, potong income tax, peringkat-peringkat apapun Ustaz ikut tinggal aku. Dia tak melawan dah, tak melawan dah. Jadi dia RM10, RM20, RM50. Apa ni adalah sebaik-baik sedekah ialah wakaf. Dah umur macam ni, duit berlambak apa-apa betul dah. Sudah lah. Nak makan pagi pagi pun tak sampai RM10 betul dah. Pun dah kenyang dah. Ambil duit lebih pun bagi kat mamak ni. Esok ni sama apa sampai kat sana. Jadi kita tak boleh sampai nombor kutipan ni RM1,000 dapat RM25. Dia bagi bentuk zakat kan pada kutip tu. Ada bagi peruntukan bagi orang yang kutip lah. Ada kat luar tu insya-Allah. Satu. Yang keduanya, Ustaz tahun ni insya-Allah akan buat korban di tempat pondok Haji Saleh, dekat pondok Haji Saleh. Dan teringin sangat-sangat Ustaz dengar orang-orang pondok kata daripada Thailand, daripada Kamboja, makcik-makcik Telukong Ustaz dah kumpul alhamdulillah. Kita bagi telukong baru kat mereka punya seronok lah. Mereka memang orang susah. Kita bagi satu telukong baru, seronok, ceria ni semayang. Pada kerja nampak kuning tak sini, kita tengok pun takut. Ada bintik-bintik hitam pada. Tengok pun seria pada. Bukan kumpat ni nak cerita. Ada kita tengok macam tu, sambil tengok Ustaz dah beli dah siap-siap. Pasal bila main raya kali ni, kalau apa nak pergi dia alu-alukan sangat chalet semua, Ustaz dah sedia dah. Tempat chalet muslimat tugas dia pada hari kedua tu, pagi-pagi tu memang kena potong laki-laki bahagian tugas mas kita bagi makan fakir miskin 200 orang di Sik Kedah. Dan kita bagi pondok, kita potong muslimin orang laki-laki akan masuk kampung pergi pondok untuk edarkan daging. Yang lelaki perempuan ni semua duduk kat situ. Dan kita bagi pondok muslimah. Bagi pondok kita masak sama-sama. Semua kena pergi, tak boleh lenggan.
Lepas tu petang tu okey, malam kita ada program ke depan, ada semi-semi nak mandi-mandi, nak kelupok-kelupok semua ada. Tapi bilik cantik, bilik chalet cantik. Ada bawa anak-anak semua boleh. Kita nak pergi nampak ada pasal kita bawa orang Kuala Lumpur, orang belah sini semua ni, mereka dah hidup mewah, jadi mereka tak boleh terima kampung-kampung ni. Jadi kita cari chalet yang betul-betul cantik, elok. Ustaz untuk 16 ke berapa keluarga, jom pergi. Apa lagi apa mau pergi pusing macam tu. Nampak tak? Jadi insyaAllah kalau apa nak masuk korban dia, korban ni kita dapat lembu, kita buat kambing dengan apa nama kambing seekor 1,000 kita charge. Pasal kita beli macam-macam berai, gula yang tu yang ni. Kalau apa tak masuk korban pun, Ustaz saya nak bagi apa nama beras kita baru dah tetap, kita bagi satu family satu beras. Kalau kau tahu sirah, kalau ada orang Kedah di sini, tanya ke orang Sikh ni susah sangat. Sikh ni susah sangat. Kalau kita potong, kalau apa nama daging tu kita kena cincang semua. Bagi sikit-sikit. Besar tak boleh dia berebut. Sedih lah tengok. Tahun ni Ustaz target satu keluarga 1 kilo. Target lah. Selalunya kami tak dapat buat 1 kilo besar ramai. Tahun ni kalau Allah bagi rezeki, kita nak buat seorang 1 kilo. Mai dah pergi dengan datin tu. Kan? Dia pinjamlah apa lagi. Bawa anak apa yang putih tu. Kan? Nampak tak? Pergilah ramai-ramai kita pergi. Semua bilik percuma, semua percuma. Syurga percuma. Nampak tak? Tuhan bagi kat kita. Pergi kat sana. Pada hari raya yang kedua kita start. Ramai tak setuju raya pertama, pasal nak raya kat sini dulu. Rayalah kamu, sebelum kamu dirayakan. Raya sini. Kalau petang tu betul lah, dikit-dikit tolak. Besok jumpa kat sana. Kita ada semua tempat duduk chalet semua ada. Duduk dengan family, dengan keluarga, semua kita bagi insya-Allah. Jadi kita akan bekerjasama dengan orang kampung. Kita akan pergi kerjasama, kita masak sama-sama dengan dia lah. Ustaz target nak dapat 1 kilo bagi berjaya lah. Dan mereka minta sangat-sangat, Ustaz kami nak kerbau. Jadi Ustaz buat 20 ekor kerbau. Mereka suka daging kerbau. Kita pergi buat makan batang pisang. Apa roti kan? Dia masak kari dia batang pisang. Abang tengah ni je tu, abang makan seronok nampak. Sedap. Kari batang pisang sedap. Dia kari batang pisang sedap. Betul. Dia buat dengan kerbau. Pergilah try. Pasal kita akan masak, dia buat apa nama ayam asam semua tu. Kita pergilah sama-sama insya-Allah kepada kita cara pahala duduk dengan depa. Nabi kata, Nabi nak atas mimbar kota di antara aku dengan anak yatim macam ni Nabi kata. Kalau jiwa kita pernah duduk dengan orang fakir miskin, pernah duduk dengan dia, pernah menyeronok, kita bagi satu ketelkom, dia dakap kita. Dakap macam ni. Bukan dakap aku lagi isteri. Dia dakap, terima kasih lah Ustaz. Sedih kita tengok dia pening badan. Bukan kita pening pasal sedih mereka. Bila tinggal mereka tak apa, bagi keplekat kat mereka, yang tu yang ni. Seronok tau. Kita bagi seronok orang, Tuhan seronok dengan kita. Pada tambah-tambah dia pula hidup dia bukan macam kita. Kira pagi-pagi Quran, sembahyang subuh keluar ada pukul 4. Keluar dah. Kita pergi keluar dia pakai telungkup siap-siap kan? Pergi dah. Saat ni bila dia balik, dah habis kelas berdoa dia balik kan. Pagi-pagi dah makan nasi lemak ke apa dia balik. Lepas tidur Ustaz, api pula saat ni. Dia duduk kat pondok tu lah. Apa dah Kamboja ni orang susah lah. Orang Thailand Kamboja pasal tu. Atau Haji Saleh ni dia dapat duit, pondok ni kebanyakannya orang susah. Alhamdulillah. Walaupun dah tengok Nabi dah model dah cantik dia buat, kita bantu dah sikit-sikit. Jadi kampung cadang nak buat kat sana berapa ekor kat Alif nak buat kat kampung-kampung susah. Kami target 20 ekor. Kalau rezeki lebih banyak lagi seronok. No. Tak nak bagi seronok, duit apa lah. Jadi apa boleh ambil dekat nama tuan Haji Masram kita, Datuk Masram, dia kena pastikan 20 ekor. Kalau tak cukup, dia akan tambah. Ada murah kat sini, Ustaz serah kat dia kan. Nanti tulis apa rumah satu. Buku ni kalau nak beli pun bagus. Harga dia 200 lebih, tapi beli Ustaz 1.6. Ustaz ada 4-5 macam tu. Bagus buku Ustaz menarik. Ni ada buku ada kat sini, semua ada. Ni semua nak masuk syurga punya. Last kali satu hamba Allah kita Mardi ambil dia. Pasal dia pandai, kawan ni cerdik. Dia main di kuliah lah. Orang ni orang kuliah Ustaz tolong. Orang tak kuliah Ustaz
Dia ni orang, dia pergi mandi, mandi ambil dia pandai buat apa? Dia mandi ni dekat dalam rumah pokok-pokok kan. Pokok-pokok dan dia ada ulat. Bila pucuk nak naik, ada ulat nak makan pucuk tu. Pucuk tu nak makan. Dia buat satu organik, spray dekat kawasan-kawasan pokok-pokok bagi segar pokok tu, ulat-ulat ni semua mati. Dalam masa yang sama, dia buat benda tu juga buat kat tepi-tepi rumah, tepi-tepi simen kita tu. Kalau semut, kapal bau tak mau pergi. Ustaz saya kadang saya tengok semua rumah Ustaz mati. Dah 3 minggu dah sudah cek. Lepas tu cicak dia mati, lipat mati. Ustaz spray dekat dalam bilik air, yang lipat-lipat semua anak-anak lipat pun keluar mati. Ustaz, tapi seminggu tu kita tak boleh lap, biar macam tu. Kadang-kadang dia kata bau ni dia tak mau main dah. Bau tu tak mau main. Yang satu lagi, dia bukan racun, dia organik. Boleh spray dalam almari apa semua pun. Memang bagus sangat-sangat. Lepas 3 bulan ni, bagi result. Dia nak letakkan kualiti ni under mandi. Jadi kita sama-sama lah tolong bangsa kita. Nampak ada, ada kat 20 botol, sini ambil 10, sana ambil 10. Isu ni apa dah suka, seorang 10 beli sini. Ustaz nanti main satu lori apa ambil semua sini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya lepas mayat nanti. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق